dan kita amalkan. Dan sesungguhnya tanpa belajar maka seseorang tidak akan terkeluar daripada belenggu kejahilan. Kalau tak belajar memang tak akan reti. Kalau tak berguru memang tak akan betul. Dia mesti belajar dan mesti dalam keadaan ada guru. Kemudian kalau dah lengkap asas, dah kemah, dah asas dari segi satu-satu ilmu, maka tidak salah ditambah melalui bahan pembacaan yang ditinggalkan, yang dikarang oleh ulama-ulama yang besar. Tak menjadi kesalahan. Tetapi kalau kita terus dengan membaca hanya sebagai rujukan bahan bacaan tanpa berguru, maka yang itulah diibaratkan oleh ulama, man la syaikhan fasyaitanu syaikhun. Sesiapa yang tidak ada guru, maka syaitanlah guru. Apabila belajar hanya sekadar bacaan semata-mata, yang akhirnya apa yang dibaca itu yang kemungkinan tak sampai tahap pemahaman yang betul, tetapi dirasakan betul. Jadi tak boleh ilmu mesti dengan cara berguru. Di satu surau di Subang, tiba-tiba ada seorang ustaz berbisik-bisik pada pengerusi surau, 2-3 orang. Dia kata apa ni, baca surah Al-Mulk selepas daripada solat fardu isyak. Dia kata haram. Jadi Nazir dia telefon saya, macam mana ustaz, sebab apa? Sebab dia kata mengganggu orang yang sedang solat sunat. Hujah dia kemah. Hujah dia kemah sebab mengganggu orang sedang solat sunat. Dia kata sebab apabila surah tu selepas solat fardu isyak terus dengan surah Al-Mulk, dan kebetulan ustaz yang kuliah pada malam tersebut dia tak baca surah Al-Mulk, tetapi terus dia bangun solat sunat. Lalu dia rasa terganggu dan dia beritahu kepada pengerusi surau Jumaat tersebut, serta ada seorang dua AJK yang lain. Dia kata haram. Jadi apabila diceritakan kepada Nazir surau tersebut, Nazir telefon saya, macam mana ustaz? Atas alasan mengganggu. Kata alasan dia tu betul kalau kata mengganggu. Cuma banyak lagi tapisan perkiraan dari segi gangguan tersebut. Kalau nak kata gangguan, saya kuliah pada malam ni tiba-tiba ada orang sembahyang sunat kat belakang ataupun datang sembahyang fardu maghrib, macam mana hukum? Ni perlu perkiraan. Begitu juga apabila kita berwirid selepas sembahyang dengan suara yang nyaring, ada orang baru sembahyang, macam mana hukum? Macam mana pula dengan kuliah tazkirah sebelum Jumaat? Ramai orang datang, apabila datang sembahyang sunat tahiyat masjid terlebih dahulu, tazkirah sedang disampaikan, kadang-kadang dengan suara yang kuat, macam mana hukum? Macam mana pula Nabi, di saat Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba datang seorang lelaki terus duduk. Nabi bertanya, adakah kamu telah solat 2 rakaat? Kata tidak. Nabi kata bangun. Apabila kita sebut bangun, Nabi meneruskan khutbah. Macam mana hukum? Jadi perlu ada perkiraan. Perlu ada perkiraan di sana. Sememangnya nombor 1 yang kita belajar, masjid atau surau, sememangnya masjidun, tempat sujud, sememangnya nombor 1 dikhususkan untuk orang sembahyang solat, tempat sujud. Tetapi dalam masa yang sama, sejak ulama terdahulu, masjid juga dijadikan tempat untuk menyebarkan ilmu atau belajar ilmu. Dah sinonim. Maka perlu ada perkiraan. Tahap gangguan bukan ukuran individu, tetapi dikira ada setempat.
terganggu ataupun tidak dengan suasana yang ada suara di saat orang yang sedang solat. Maka perlu ambil pertimbangan al-adatu mahkamatun. Hal adat keadaan setempat dijadikan sumber untuk menentukan hukum. Kalau tempat tu kata, ya ustaz, kalau macam ni suara kuat memang mengganggu orang sembahyang, tu jatuh haram. Tapi kalau macam ni biasa je ustaz, kalau orang setakat wirid lepas sembahyang ada suara tapi tak kuat sangat, tak mengganggu sembahyang tu, tak ada terganggu pun kalau kita sembahyang, maka tidak haram. Dia lebih kepada adat juga menentukan hukum. Masya Allah, ala kuliahnya kena belajar. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Begitu jugalah semasa banjir yang berlaku pada beberapa minggu yang lepas. Apabila Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus mengatakan orang-orang yang tolong membasuh rumah ibadat orang bukan Islam, hukumnya adalah haram, tak dapat pahala sunat, tak dapat pahala menolong, bahkan dapat dosa. Lalu ramai netizen ataupun orang ramai yang membantah dengan pandangan tersebut. Ramai bantah. Saya kata tak boleh tolong basuh rumah ibadat orang bukan Islam, haram. Ramai bantah. Kenapa haram? Kita tolong menolong, kita masyarakat majmuk. Hidup perlu dalam keadaan ada tolak ansur, berdamai. Ada yang berhujah wayari masjid kita ni orang bukan Islam kadang-kadang datang buat. Kenapa boleh pula dia hujah macam tu? Hujah dia orang bukan Islam datang buat wayari masjid, tolong buat masjid orang Islam boleh. Kita nak tolong rumah ibadat orang Islam tak boleh. Ada yang hujah macam tu. Kalau ada wiring depan saya lilit tekak dia dah masa tu. Guna wiring tu lilit tekak dia. Tak boleh kita nak guna akal. Sebagaimana makanan, kalau macam tu dia boleh makan makanan yang kita sediakan, kita pun bolehlah makan makanan yang dia sediakan. Tak, bukan macam tu. Kita yakin tak agama kita ni benar, agama dia salah? Yakin ke tak? Lalu kalau menolong di atas kebaikan, ya, nak pakai mas? Dah saya. Kalau ingat haji setuh macam tu kena pakai mas ke apa tak ni? Kalau nak suruh pakai mas, bulan depan saya bawa burger sebiji. Jadi sebab kalau nak makan tak payah kemas kan. Jadi apabila dihujahkan macam tu, seolah-olah tak yakin yang kita benar dan tak yakin bahawasanya yang agama lain itu salah. Itu teruk macam tu. Tapi ramai yang komplain, kenapa tak boleh, kenapa kita masyarakat majmuk perlu tolong. Ya Allah, sebab apa tuan-tuan? Sebab tidak belajar. Tengok, yang macam ni lah, kata-kata yang macam ni, orang ramai yang macam ni lah yang banyak mengundang musibah dalam negara kita. Kamu buat benda salah, kamu pertahankan benda salah, lagilah Allah beri, dia panggil teguran. Musibah kalau setakat atas dunia ni baru teguran, bukan hukuman. Teguran baru. Tak kira macam mana keadaan. Sebab apa hukum menolong membersihkan rumah orang, rumah ibadah, kena faham, bukan rumah orang bukan Islam. Rumah ibadah orang bukan Islam, ada perbezaan kat situ. Kalau nak tolong bersihkan rumah orang bukan Islam, silakan, tidak ada masalah. Masuklah, tak ada masalah. Apabila rumah ibadat tak boleh, kenapa? Apa beza rumah dia dengan rumah ibadat? Rumah tempat berlindung. Apabila tempat berlindung, tempat untuk nak selamatkan diri, salah tak kita tolong? Tak salah. Tetapi rumah ibadat ni tempat apa? Tempat
menyekutukan Allah. Kena faham kat situ tuan-tuan. Tempat mensyirikkan Allah. Dia pergi sembah patung berhala apa semua sekali. Kita tolong basuh. Allah bagus. Kamu tak faham tu. Kamu dapat dosa yang besar kat situ. Bukan dapat kebajikan ataupun bukan dapat kebaikan. Nak tolong basuh, membersihkan rumah orang bukan Islam dipersilakan. Bahkan itu dianjurkan juga dalam agama kita sebagai satu contoh yang baik. Dalam masa sama niatlah sebagaimana sebahagian orang bukan Islam dia pergi tolong orang Islam niat nak dakwah kita tolong dia niat nak dakwah mereka. Dia mereka nampak oh Islam macam ni bagus sebenarnya, tapi rumah bukan Islam tak boleh. Dah sebagaimana kalau kita bawa kereta Grab, kita buat Grab, tiba-tiba ada orang datang hari Taipusan, datang dengan baju dia dengan macam-macam color apa semua, nak pergi mana kita kata? Dia kata kita nak pergi raya kat Batu Kes. Nak lakuh atas api, nak jumpa patung dia. Kita bawa tu, saya tanya guru saya kata haram kamu bersyubhat. Berarti kalau berkaitan benda yang memang haram dalam agama, tak sekali-kali dibolehkan kita membantu. Sebagaimana Allah raham Datuk Ismail Kamus dahulu, dia kata apa? Orang yang jadi tukang sapu sahaja kat kilang Arok tetap dia berdosa. Kena fahamlah macam tu. Ulama-ulama semua cakap macam tu. Yang bangkang ni, yang alamat saja, alamat yang tu yang banyak bangkang. Yang ulama tetap kata haram. Nah, tuan-tuan ya Allah, banyaklah perlu sama-sama kita muhasabah diri. Masya-Allah tabarakallah. Orang ahli maksiat berani dengan maksiat mereka, orang salah berani dengan kesalahan. Tetapi kita yang benar takut dengan kebenaran. Akhirnya datang musibah bertimpa-timpa. Bertimpa-timpa datang musibah. Apa-apa pun ambil pengajaran apa yang berlaku yang lepas, ambil pengajaran semakin dekat dah. Ingat dulu nampak Aceh tsunami, nampak tsunami Jepun, nampak sebab dosa di Aceh tu pusat pelacuran kat tepi macam-macam lah kita diceritakan kan. Kemudian semakin hampir Kelantan kena, semakin tepi rumah kita dah kena. Yang tak pernah berlaku. Jadikan pengajaran. Saya tanya orang Bukit Lancung, sebab saya pada kuliah Bukit Lancung. Dia kata kat sini tak pernah banjir Ustaz. Berapa puluh tahun dah. Banjir? Lama dah lah. Orang-orang mungkin orang baru lah dia duduk kat situ. Dah lama tak banjir lah. Tak sebagai mungkin tak banjir macam ni lah. Sebelah lain pernah kena. Masjid sampai parah pinggang kata tak? Rosak habis apa dia punya kapek-kapek apa semua. Nah, jadi cerita dia sebelum ni kita rasa selamat. Dengan Allah tak dapat nak lari pengajaran dia. Berlaku kat Sungai Lui Ceras pun sama. Apabila berlaku, tak pernah berlaku macam tu dengan rumah-rumah ada yang roboh dan sebagainya. Jadi pihak kerajaan kata apa? Tak boleh buat, pindahkan penduduk dah, jangan duduk kat situ. Nak lari daripada musibah tak boleh. Dan musibah tu datang kita kena faham betul-betul. Sebab apa? Liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Aku nak kamu rasa sedikit dengan sebab apa yang kamu lakukan, dosa kesalahan, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kamu kembali kepada aku, kata Allah. Kamu balik semula. Nak suruh duduk tempat tinggi tak selamat. Yang rendah Allah boleh tenggelamkan, yang tinggi Allah boleh robohkan. Bukan suruh kita lari ke sana, lari ke sini. Suruh kita muhasabah diri. Sepatutnya kena banyak ni, lebih banyak lagi majlis-majlis istighfar, zikir-zikir, minta ampun. Dan sampai kat telinga saya berita yang cukup-cukup menyedihkan juga. Ada yang ditempatkan di masjid sebahagian, mungkin bukan semua. Ditempatkan di masjid kerana rumah tenggelam. Tak tahulah kat sini kat mana. Tapi yang banjir hari itulah
Apabila azan, apabila iqamah, apabila imam takbiratul ihram, tetap yang ada di tempat perpindahan di belakang masjid tak berganjak. Barak-barak sama-sama kat belakang. Tak ada rasa nak mari sembahyang sama-sama. Tak mustahil tuan-tuan. Teguran akan terus berlaku daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak menakut-nakutkan, itulah hakikat. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Zahir kerosakan, kesusahan apa benda ni bukan sebab kerana fenomena cuaca, yang tu semua Allah Ta'ala buat. Tapi Allah kata liyudhiqahum ba'dallazi amilu, sebab kamu buat salah. Kenapa? Allah sayang. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kamu semua kembali semula kepada Allah. Mudah-mudahan rumah Allah dipenuh. Selepas sembahyang kat Kelang, saya bercakap, saya kata ada satu tempat lah saya kuliah, kata kat sini bila nak dapat soh ni. Saya kata kat Kelang lah, saya tak kata kat sini, saya kata kat Kelang. Jadi AJK dia, bukan AJK, jemaah dia kata, Ustaz, bukan masalah dapat soh, apabila soh jarang ni nampak penuh sikit surau. Ya Allah, jawab macam tu pula dah. Hak pergi surau pun jadi pening lalak habis dah. Dia kata nampak penuh. Kalau rapat-rapat nampak sedikit. Dia kata, sudah, aku tak reti lah nak berbahas dengan orang macam ni. Tak ada hujah. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Gitulah tuan-tuan, sama-sama ada tanggungjawab. Saya AJK tempat saya bertanggungjawab dengan tempat saya. Tuan-tuan AJK tempat sini bertanggungjawab dengan tempat sini. Jangan fikir orang lain. Nombor satu, fikir kita dengan Allah Ta'ala. Di samping kita tengok keperluan keadaan semasa juga diambil kira. Tengok perlu dan sebagainya. Cuma perlulah ada minta maaf lah, perlulah ada usaha. Macam mana nak rapat-rapat sikit, lama dah jauh, perlu ada usaha. Allahu Akbar. Orang duduk borok-borok, lelaki perempuan dedah aurat, pakaian seksi, duduk rapat-rapat je kat fukak, tak ada masalah. Banyak salah dia tu. Banyak salah, terang-terangan salah. Duduk berdua-duaan bukan mahram satu, dengan pakaian menjolok mata dua. Itu untuk akhirat. Untuk dunia pula duduk rapat-rapat tak ada masalah, asalkan tempat makan. Kenapa? Apa perbezaan? Ini menjadi satu pertanyaan yang sampai sekarang pun kita tak tahulah. Kenapa yang tempat ibadah ni jadi terlalu masih dikekalkan dia punya SOP. Tempat lain dah ada kendo-kendo dah. Supaya kamu kembali tuan-tuan, kembali, bukan makin jauh pada Allah, kembali. Kita pun tak tahulah sebab apa musibah, sebab orang tak datang sembahyang Jumaat ke sekarang. Yang banjir kata-kata tempat, sebab orang bermudah-mudahan dengan solat Jumaat ke apa. Walaupun sembahyang jarak-jarak masih tak penuh lagi setengah tempat. Sepatut jarak tuan-tuan ni muat 3 orang. Kita kata ni kosong lagi satu soh ni, berapa ramai ni yang tak datang lagi kat sini. Hakikatnya yang sebelum ni mungkin penuh, kita kata. Berarti 2/3 ke mana? Contoh kita kata. Ramai tuan-tuan, ya Allah, takut. Apabila bala dosa terlalu banyak, Allah tunjukkan sedikit teguran dia. Apabila Allah tunjuk, semua boleh terkesan dengan teguran tersebut. Qala muallif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bil ulumi fid darin amin. Muka surat 879. Okey. Kita sambung bab muamalat, bab munakahat pada bab-bab yang terakhir dah. Kita ni insya-Allah. Allah astagfirullahalazim. Qala muallif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bil ulumi fid darin amin. Baik. Yang kedua daripada apa? Daripada kadar nafkah terhadap isteri. Yang kedua, suami yang sederhana kemampuannya,
wajib memberikan nafkah. Jadi cerita bab nafkah ni wajib beri. Cuma sekarang ni banyak juga bab nafkah ni orang dah jadi salah faham dah. Dia salah faham. Isteri kata suami wajib beri duit cash jugalah 500 ke 800 sebulan. Dia jadi macam tu. Tetapi kalau kita tengok pada syarat nafkah, nombor 1 tempat tinggal, nombor 2 keperluan dalam rumah, nombor 3 pakaian, dan nombor 4 pada malam ini mengenai lebih kepada makanan. Itu jelah dalam Islam. Kalau beri duit, alhamdulillah. Kalau suami ada duit lebih, insya-Allah suami ada lebih, dia akan beri insya-Allah. Suami yang sederhana kemampuannya, kalau kita tinggal di Kuala Lumpur, di mana-mana tempat, tak boleh nak tentukan kadar tertentu. 3,000, 2,000 sebulan, 5,000 sebulan, tak boleh tentukan macam tu. Sebab apa? Sebab dari segi tempat tinggal yang kos dia berbeza. Kita kata kat sini 2,000, 3,000 banyak dah. Dia duduk tempat dia tu sewa rumah 1,500 dah. Yang kamu duduk sewa rumah 500. Tak boleh nak tentukan. Yang ni kita kata sepatut 3,000 cukup. Ya, cukup kalau dia ada anak seorang. Kalau yang ada anak 5 orang tak cukup. Sebab tu tak boleh kita nak letakkan kadar kemiskinan dengan satu jumlah. Melainkan dikira apa? Sebab tu miskin dalam Islam ni macam mana tuan-tuan? Miskin dalam Islam ni, orang ni kalau dia perlukan RM100, dia hanya dapat RM50 hingga RM99. Dia tentukan macam tu. Dia perlu berapa satu hari, tiba-tiba dia dapat lebih daripada separuh, tetapi kurang daripada penuh yang perlu dia dapat. Contoh, orang tu dia seorang, ada anak 2 orang, perbelanjaan sebulan 3,000, berarti 100 satu hari perlu pendapatan. Tiba-tiba sebulan dia dapat 2,700, dia miskin. Yang seorang ni pula, dia perlukan perbelanjaan sebulan 5,000. Kenapa orang lain 3,000, dia perlu 5,000? Sebab anak dia 10, bini 3. Nak kira macam mana lagi? Jadi perbelanjaan dia tu besar. Apabila besar, dia perlu 5,000. Tiba-tiba dia dapat 4,500. Dia tetap miskin. Sebab tu miskin tak boleh nak letak 2,000 sebulan, 3,000 sebulan, 4,000. Mana boleh? Sebab tu akhirnya sampai bantuan kepada orang yang silap. Sampai bantuan kepada orang yang silap. Sebab kita silap dari segi mengkategorikan orang tu miskin atau kaya. Orang duduk kat bandar 3,000 lain kos dia. Orang duduk kat kawasan luar bandar 3,000 lain kos dia. Banyak perlu diambil perkiraan. Tuan-tuan buka lah bab zakat. Golongan yang berhak menerima zakat, nombor 1 fakir, nombor 2 miskin. Fakir macam mana, miskin macam mana, tak ditentukan dengan nilai berapa sebulan dia dapat, tetapi ditentukan nilai banyak mana yang dia perlukan berdasarkan keadaan dia sekeluarga. Banyak tuan-tuan yang perlu betulkan balik. Minta maaf, saya bukan alim, tapi ada setengah-setengah tu memang kita belajar dan kita tahu benda tu salah. Itu bukan alim semua. Cuma ada benda yang kita belajar, kita tahu benda tu salah. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi satu cupak. Suami yang sederhana kemampuan wajib memberikan nafkah. 1 cupak. Wajib berapa banyak? 1 cupak setengah makanan asasi. Wajib memberikan nafkah. Wajib kat sini maksudnya wajib dari segi hukum fiqh. Berarti kalau tak tunai hukum dia haram. Saya terbaca WhatsApp dalam grup pelajar-pelajar bekas pelajar Mesir lah, grup-grup saya. Ya, sebelum minggu lepas, sebelum Sabtu lepas, keluar kenyataan daripada pejabat Mufti Perlis ke apa kerajaan Perlis, mulai hari Sabtu akan dirapatkan saf. Di Perlis rapat saf, maksudnya sejadah masing-masing. Dia tak rapat bahu, tapi sejadah tu rapat. Kira rapat lah, dia cuba rapatkan saf keadaan sekarang.
Jadi dalam banyak-banyak penggan setelah dipersembahkan kepada Duli Yang Mulia, raja dia apa semua sekali diperkenan apa semua. Jadi jemaah yang datang ke masjid wajib merapatkan saf, dia keluar dia punya kenyataan. Wajib rapatkan saf. Jadi seorang kawan saya dalam grup ni PhD, belajar Mesir sama-sama, dia rajin, saya malah. Dia rajin, dia sambung master, kita malah tak sambung, dia rajin lagi, dia sambung PhD, akhirnya profesor lah dia, PhD, doktor. Jadi dia persoal, dia kata, wajib ke rapatkan saf? Dia beli macam tu. Ni lah bila jauh suruh rapat macam ni pula, dia tak selesa sama. Lepas tu yang seorang lagi pula, setahuana nak belajar rapatkan saf ni sunat, ni pun tak erti juga seorang lagi, Ustaz dua-dua jawab. Itu wajib rapatkan saf dari segi SOP masjid tempat dia, bukan dari segi hukum fiqh. Mu datang tempat aku wajib rapatkan saf. Memang asal hukum rapatkan sunat, cuma SOP tempat dia supaya tuan-tuan wajib pakai mask. Tak pakai mask berdosa. Nah, tak pakai mask berdosa, wajib pakai mask. Tiba-tiba tak ada orang buka sikit, tak boleh berdosa ke apa, pakai balik. Tak, wajib dari segi undang-undang dunia. Serupa juga kita AJK masjid, dalam surat mesyuarat sebut wajib hadir kepada semua AJK. Itu bukan wajib fiqh. Wajib SOP, wajib peraturan dunia. Nak beritahu apa? Walau macam mana kamu hadirlah, kalau kamu tak habis kami boleh ambil tindakan. Macam tu je lah, bukan kata sampai tahap haram. Dia beza. Allah kata, kenapa ni kawan-kawan ustaz boleh bahas benda macam ni? Benda kecil bahas pula cara fahaman yang salah. Kan? Allahu akbar. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah terlebih berat daripada bunuh. Jangan kamu duk fitnah orang rata-rata. Yang tu pun salah tafsir Al-Quran juga, cakap macam tu. Ramai orang cakap macam tu, betul tak? Bila orang bercakap khabar orang lain tak ada hujah apa, mu tahu tak kamu fitnah orang tu lebih besar daripada dosa bunuh? Salah dah tafsir, ke laut terus tafsiran dia. Sebab asyirku kat situ, al-fitnatu asyaddu minal qatli adalah syirik. Fitnah tu kata ulama tafsir asyirku, syirik. Kenapa diterjemahkan, ditafsirkan dengan syirik, menyekutukan Allah? Sebab apabila ayat tu turun semasa Nabi hendak serang Mekah untuk pembukaan kota Mekah, dan jatuh arah perintah Allah supaya serang kota Mekah jatuh pada bulan haram berperang. Tetapi oleh kerana Allah perintah suruh pergi berperang juga, jadi rasa bersalah Nabi. Dia ada bulan haram tumpah darah kan di tanah haram ni. Jadi Allah turun ayat tu, al-fitnah tu apa dia? Syirik yang ada pada mereka tu lebih besar kesalahan berbanding kamu pergi berperang dan bunuh mereka pada bulan haram. Bunuh siapa? Orang kafir Quraisy masa tu, bukan bunuh ikut sebunuh siapa-siapa. Kita tak terjemah, fitnah orang lebih besar daripada dosa bunuh orang. Jauh lari. Jauh tuan-tuan. Dia lari tu kecil pala-pala, lari jauh sangat. Tapi begitulah orang ni, Allah. Banyak tuan-tuan, banyak sangat-sangat. Sebab tu bukan rujukan kita tempat-tempat media-media sosial, bukan rujukan agama pada percakapan-percakapan orang awam yang ramai, tidak. Jangan macam tu. Kita takut sangatkan kita tersilap. 1 cupak setengah makanan asasi penduduk setempat setiap hari. 1 cupak setengah makanan asasi penduduk setempat setiap hari. Bagi suami yang sederhana kemampuan maksudnya kalau dia perlukan 3,000 sebulan, dia adalah lebih kurang 4,000, 3,000 setengah, 4,000. Dia lebih sikit berarti dia bukan orang miskin. Kalau miskin dia bukan orang sederhana. Orang sederhana ni orang yang cukup keperluan dia lebih daripada apa yang dia perlu. Tapi kalau lebih banyak tu orang kaya. Kalau sampai tahap boleh keluar zakat tu orang kaya. Sampai tahap lebih tetapi tak wajib keluar zakat lagi jumlah harta dia, tu orang sederhana kemampuan.
Saya ada simpanan 15,000 Ustaz. 15,000 kena zakat tak kena zakat? Kamu bukan orang kaya. Tapi saya rasa super kaya sungguh dah 15,000. Ya, temum je rasa kaya pun tak kaya lagi. Sebab tak kena bayar zakat lagi. Ia juga mesti mengambil kira perkara-perkara yang telah kami sebutkan mengenai suami yang kaya. Baik. Jadi 1,5 dia ambil kira macam mana, jenis makanan macam mana tempat tersebut yang dia makan. Beras murah ke, dia makan gandum ke, gandum jenis murah ke, jenis mahal, jenis apa, ambil kira semua. Nombor 2, memberi al-udum, makanan yang dimakan dengan roti. Kalau tempat tersebut makanan dengan roti ni dia ada lauk dia ada kuah dia. Kalau makan roti saja dikira orang miskin. Kalau ada lauk dia dikira orang yang kemampuan sederhana. Supaya kita lah makan nasi. Makan nasi orang sederhana ada lauk dia. Ada ikan ke, ayam ke. Nah, dahulu ayam mahal, ikan murah. Betul tak? Sekarang ikan ada, kemudian ikan mahal, ayam murah. Nah, sekarang ikan mahal, ayam mahal. Tu baru tahu. Tak ada orang murah dah sekarang, mahal lah kau. Letih tuan-tuan, ya Allah. Tak tahulah apa nak jadi ni. Kita yang rezeki cukup, Allahu Akbar. Boleh tak salah, alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang rasa bersalah juga, nak bersyukur sebab ramai lagi yang tak cukup makan. Seolah-olah kita pentingkan diri sendiri, tapi tak salah kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi setengah orang yang sangat-sangat hati dia tu halus, hati dia tu lembut, dia terasa nak ucap alhamdulillah aku mampu lagi, rasa tak sedap sebab orang lain tak mampu. Bukan kata salah ucap alhamdulillah, tapi istilah kali ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan untuk orang-orang biasa masih satu keburukan untuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Tak salah ucap alhamdulillah kita selamat, tapi orang yang jauh lebih dekat dengan Allah, iyalah aku selamat tapi saudara aku lain tak selamat, dia rasa sebab salah nak ucap alhamdulillah, seolah-olah kita syukur aku selamat, orang lain tak selamat, tak apa. Tu untuk orang yang hati dia lebih dekat kepada Allah. Tetapi dari segi asas tak salah kita dengan alhamdulillah. Sana.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid darin amin. Baik, sambungan. Suami yang sederhana kemampuan, nombor 1, 1 cupak setengah, lebih kurang hampir 1 kilo lah. 1 cupak setengah, setengah-setengah, lebih kurang 1 cupak, lebih kurang ukuran dia 600 gram, lebih kurang. Baik. Nombor 1, sediakan makanan asas. Kalau roti-roti, kalau nasi-nasi. Kemudian memberi lauk yang sesuai, yang dimakan dengan roti atau nasi tersebut, mengikut kadar orang yang pertengahan. Dan jenis dan kuantitinya hendaklah dirujuk kepada kebiasaan penduduk setempat. Jenis apa makanan yang perlu disediakan, banyak mana, ikut ukuran penduduk setempat. Dia al-adatu mahkamatun. Dia letak dari segi asasnya, kalau kita kata makanan beras Terengganu lebih kurang 1 cupak asas dia. Tetapi tengok keadaan penduduk setempat. Kalau orang tempat tersebut besar-besar, kasar-kasar, jenis makan banyak, lebih sikit. Kalau tempat tersebut orang kuru-kuru, kecil-kecil, makan sedikit, kurang sedikit. Apa pun dia tak boleh juga nak tentukan secara spesifik. Cuma atas kebiasaan manusia ni banyak tu dah mencukupi. Nombor 3, pakaian yang sesuai bagi wanita-wanita setaraf dengannya yang tinggal di kawasan tersebut. Orang-orang yang berkemampuan lebih kurang macam kita, macam mana orang biasa dia beri pakaian pada isteri, macam itulah pakaian yang perlu kita beri pada isteri. Tetapi pakaian yang tetap patuh pada SOP syarak, SOP agama. Jangan duk fikir SOP orang buat saja. SOP agama yang Allah buat ni. Orang perempuan SOP pakaian kat luar apa tak boleh, ketat tu SOP. Yang ni boleh patuh, yang Allah suruh SOP tu tak boleh patuh. Yang ni boleh patuh semua. Pakai ni SOP yang manusia buat, SOP yang Allah Ta'ala tentukan sekian lama, tak boleh nak patuh. Pakaian orang perempuan tidak boleh menarik perhatian. Maksudnya berlebih-lebih dari segi melawar. Melawar, dia nak suruh comel, nak suruh nampak lebih, dia pakai tu. Nak suruh nampak lebih macam mana? Kalau sampai tahap 45 minit depan cermin, nak suruh nampak lebih tu. Botai sini tak kena, cabut pula botai sini tak kena. Tudung ni tak sesuai ni, color dengan baju ni, tukar pula, ambil tudung lain, gosok pula. Yang tu suami tunggu dalam kereta, terbakar kereta tu lama sangat. Tadi nampak siap dah, start kereta tak siap lagi, tukar pula lain. Jangan berlebih sangat, haram. Kita pun tahu, kita kadang-kadang nak rasa habis cantik, habis. Kalau dalam rumah tak apa, kita nak rasa habis cantik pakai kat luar rumah, habis kamu SOP akhirat kamu langgar. Kamu langgar SOP agama. Sebab agama kata apa? Jangan siapa habis cantik. Ya habis cantik tu untuk suami kamu je. Yang nak keluar rumah pakai habis cantik ni kenapa? Itu untuk suami orang lain. Berhati-hati, berhati-hati. Hidup kita tak lama, jangan siapa menyesal di akhirat nanti. Tak lama tuan-tuan. Sekarang ni ramai mati mengejut lah. Tak tahulah sebab apa, tuan-tuan pun tahu sebab apa. Nak sekejap-sekejap, sihat-sihat ping, sakit 2-3 hari ping mati. Ini sihat ping mati, tuan-tuan cari sendirilah. Tapi hakikatnya nak beritahu, kita ni hidup tak lama. Saya pun rasanya lebih separuh dah berlalu masa hidup saya. Berarti dah ke arah menurun dah. Kalau naik bukit, sedang turun dah ni. Dah dekat 50 dah. Jarang nak sampai 100 orang umur ni. Kalau kata umur sampai 70, dah berlalu tu 40 lebih dah. Yang nak lalu tu lebih kurang 20 lebih. Dah dekat pada nak turun dah ni.
Nah, dekat macam tu dah. Jadi kena banyak ambil pertimbangan tentang akhirat. Tetapi ya Allah, kalau kita tak usahakan cari hidayah petunjuk, kita tak usaha betul diri kita, ya Allah, 60 lebih 70 pun nak habis melawah dia keluar rumah. Tak sedar diri, minta maaf lah. Hak muda pun berdosa, yang berumur pun berdosa. Melawah sangat. Nah, tambah-tambah sekarang dia ada style make up yang umur 52, kalau make up cara betul dia jadi 25. Tengok. Make up sekarang. Kamu dia buat macam tu nak suruh orang nampak lawa kita, habislah. Dosa je lah dapat. Duit habis beli alat make up, dosa pula dapat sebab nak tunjuk kat orang luar sana kita comel cantik. SOP dunia kita jaga betul-betul, SOP akhirat kita tak jaga, rugi besar tuan-tuan. Sangat-sangat rugi. Tolong diri sendiri. Saya tuan-tuan tak boleh tolong saya yang boleh tolong selamatkan diri saya di akhirat. Tuan-tuan pun seorang lain tak boleh tolong. Tuan-tuan sahaja yang boleh tolong diri tuan-tuan selamat di akhirat. Orang lain hanya mampu menegur, orang lain hanya mampu menasihat sahaja. Tetapi yang nak berubah, yang usaha adalah diri sendiri. Kita boleh suruh semayanglah kamu, kenapa malas sangat nak semayang. Datanglah semayang masjid, aku tengok kamu semayang kat rumah pun cepat-cepat je, tamak ninah tak tahu ke mana. Mampu tegur je lah. Yang nak dia, bukan kita. Dia dengan siapa? Dia dengan Allah, bukan dia dengan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakaian yang sesuai bagi wanita setaraf dengannya yang tinggal di kawasan tersebut. Suami pun di saat isteri nak beli pakaian, jangan lepaskan satu. Ambil duit 500 beli awak nak beli pakaian sana, jangan. Tengok kenapa baju nipis awak pilih tak nipis mana pun biasa macam ni, tu nampak tangan. Biasa macam ni. Tu nampak tu warna kulit tu nampak. Ni orang lain nampak juga. Dia hujah macam tu. Banyak macam tu. Dia hujah kat orang lain. Jangan ikut orang lain. Orang lain tu nak masuk terjun pergi buta lah kau. Yang kita nak terjun juga tu kenapa? Jangan buat hujah orang lain. Kalau buat hujah orang lain, sedaplah kita merayapnya. Kenapa balik lewat abang? Kat kedai mamak lu ramah lagi tak balik. Abang balik ni paling awal dah. Kalau nak ambil ukur orang lain, tak selesai lah masalah. Jangan buat ukur orang lain, ambil ukuran agama. Kena. Nak ambil ukuran agama, kena belajar. Tak belajar, tak akan tahu macam mana ukuran dia. Begitu juga keperluan-keperluan rumah yang lain, bukan setakat pakaian, tetapi apa yang sememangnya satu keperluan kepada seorang isteri, wajib suami penuhi. Dia perlu apa? Dia perlu shampoo. Ya, bukan setakat pakaian, bukan setakat makanan, bukan setakat tempat tinggal, tapi keperluan. Beli dah berah, beli dah ikan. Ni gas habis ni, beli sendiri tak boleh. Suami kena beli gas. Kan suruh sediakan makanan, tak suruh sediakan arang ke apa dah. Suami kena cari kayu api. Jadi keperluan yang berkaitan sememangnya diperlukan oleh perempuan, bukan 3 tu saja. Yang lain tu kamu cek sendirilah, beruh gigi, obat gigi. Kata lama takkan aku nak sebut satu-satu. Pandai-pandai dah nak kahwin, pandai takkan benda tu tak pandai pula. Pandai kahwin je. Jadi banyaklah tilam, katil, kain sembahyang, sejadah, Quran dalam rumah, semua tu benda wajib disediakan. Tu satu keperluan. Allahu Akbar. Yang ketiga, suami yang fakir wajib memberikan nafkah. Wajib juga orang kaya wajib beri nafkah pada isteri. Orang sederhana wajib beri nafkah pada. Orang miskin pun wajib juga beri nafkah pada isteri. InsyaAllah kita sambung semula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atamma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Sama ada kesilapan dari segi pertuturan ataupun perbuatan kami, sama ada yang besar ataupun kecil, sama ada yang nyata ataupun tersembunyi. Ya Allah, ampunlah dosa kami semua, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami semua, ya Allah. Dan dosa ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dan dosa seluruh orang Islam, muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati-hati kami, terangkanlah hati kami dengan petunjuk-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan agama-Mu dan berpegang dengan agama-Mu, ya Allah. Di saat akhir zaman orang tidak lagi memegang teguh dengan agama-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan golongan yang sedikit, ya Allah, yang di golongan yang bersyukur dan golongan yang bersabar dengan ketentuan-Mu, ya Allah, dan golongan yang mampu bertahan dengan setiap ujian, ya Allah. Dan golongan itu adalah golongan sedikit, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.